sekeping logam dengan jisim 100 gram dan suhu 100 darjah Celsius. Okey, M dia 100 gram. Tukar terus. Macam biasa tadi, saya tak rela gagal ujian. S senarai ni kita dengan senarai. T tukar terus. 0.1 kilogram. Suhu 100. Ini suhu awal dia. Theta initial dia. Untuk logam 100 darjah Celsius. Dimasukkan dalam sebuah bikar ais. Sebikar ais pada 0 darjah Celsius. Okey, ini untuk logam lah. Ini logam. Okey, ini untuk logam, ini untuk ais. Ais dia punya jisim dia berapa? Dia berarti 10 gram. 10 gram. Iaitu 10 gram. Tukar terus 0.0 1, 2, 3 0.01 0.01 kilogram. Okey. Jisim ais. Lepas tu dia kata apa? Melebur pada suhu logam turun. Suhu logam turun hingga 60. Ini suhu logam. Maksudnya theta final dia untuk logam tu adalah 60 darjah Celsius. Lagi berapakah muatan bertentu logam itu? Dia nak C logam semengan berapa. Okey. Jadi kita kena ingat, untuk bila bergabung dua benda ni, kita kena tahu bahawa Q sama dengan Q. Apa ni? Q apa? Haba yang dibebas sama dengan haba yang diserap. Haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Okey. Sekarang ni siapa yang menyerap, siapa yang membebas? Okey, yang bebas ni maksudnya suhu yang tinggi, iaitu logam tadilah. Yang diserap siapa? Ais, sebab dia nak tukarkan daripada pepejar nak jadi cecair tu pada suhu tetap. Maka haba yang dibebas Q ni ialah Q logam, yang ni ialah Q ais. Ini ialah logam. Maka kita akan dapati untuk logam ni dia ada perubahan suhu. Kita akan pakai MC delta theta, tapi untuk ais dia tidak berlaku perubahan suhu. Kita akan pakai ML fusion, MLF. Sinilah kita akan masuk nilai semua. Jisim logam apa tadi? 0.1. C. C dia kita nak cari. Delta theta dia berapa? Delta theta dia adalah final tolak initial tolak final, sebab suhu yang paling tinggi 100. Initial awal, suhu awal. Tolak dengan suhu akhir 60. Maka kita akan tulis itu 100 tolak dengan 60. Okey, yang ni pula M jisim ais. Air berapa tadi? 0.01. 0.01. Oh, dia ada bagi tak? Mesti bagi ni, haba pendam tentu. Haba pendam tentu kita adalah 3.34. 3.34 kali 10 kuasa 5. Okey, maka kamu tekan-tekan ni lah. 0.1 darab C darab dengan 1 darab 60, 40 lah. 40 darab 0.1, 4. Ini. 4C sama dengan 0.01 darab 3.34 eksponen 5. 3340. 3340. So C sama dengan 3340 bahagi dengan 4. 835. 835 joule per kilogram per degree Celsius. Inilah jawapan dia. So jawapan dia adalah B. Mari kita pergi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 12. Rajah 5 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara isi padu turus udara B dan suhu T bagi suatu jisim udara yang malar. Nampak? Jisim yang malar bila nampak ni V dengan T, bila turus udara ni dia dalam keadaan tertutup, maka dia adalah satu benda yang kita boleh kaitkan dengan 3 hukum gas. Iaitu 3 hukum gas ni terlibat untuk closed system, sistem tertutup saja. Pahang versus Terengganu. Ini bayi, comel, gastrik. Kan? So bayi comel ni apa? Boyle's law. Inilah Charles law. Yang ni pula Gay-Lussac. Okey, Gay-Lussac. Buat yang ni dulu supaya kamu ingat. Sentiasa nampak soalan macam ni, buat yang ni dulu. Boy ni dia cerita pasal apa? P dengan V. Bermaksud P1V1 sama dengan P2V2. Dari segi ini untuk formula. Kalau dari segi hubungan, kita tahu bahawa P ni berkadar songsang dengan V. Ni hubungannya. Untuk boy, dia berkadar songsang. Yang ni pula Charles ni, V dengan T. Tadi ni boy kan. Ni Charles. V dengan T bermaksud dari segi formula, V1 per T1 sama dengan V2 per dengan T2. Ini formula. Dari segi hubungan, dia adalah berkadar terus. V berkadar terus dengan T. Tapi kena ingat, T ni mesti absolute temperature. Iaitu suhu mutlak. T sama dengan theta campurkan dengan 273 Kelvin.
Theta ni apa? Suhu dalam degree Celsius. Sama macam gear set ni, P dengan T. P1 per dengan T1 sama dengan P2 per dengan T2. Ini dari segi formula. Dari segi hubungan, dia pun berkadar terus, iaitu P berkadar terus dengan T. Sama juga yang tadi, dia ni juga T dia mesti absolute temperature, iaitu suhu dalam unit Kelvin. Kena tambahlah 273 tu kalau dia bagi dalam degree Celsius. Okay, ini hubungan yang kamu boleh dapat bagi mana-mana maklumat berkenaan dengan hukum gas. Hukum gas ada 3 lah, Boyle, Charles dengan Gay-Lussac. Lagi satu, dalam ketiga-tiga hukum ini, dia adalah jisim bagi udara tersebut adalah malar. Alright, jisim dia mesti malar. Ketiga-tiga hukum. Tapi kalau Boyle kita kaitkan antara P dengan V, maka T dia malar. Hukum Boyle, T dia malar. Kalau hukum Charles pula, kita kaitkan V dengan T, maka P dia malar. Macam tu. Okay. Untuk Gay-Lussac, dia kaitkan P dengan T, maka V dia akan jadi malar. Okay. V dan juga apa? Dan jisim. Kalau hukum Boyle tadi, T dan jisim. Kalau hukum Charles tadi, P, pressure dan jisim. Itu dia. Okay. So, dia hanya berkaitkan antara tiga ni, pressure, P pressure, V volume dan juga T temperature. Itu. So, soalan dia tak tanya itulah. Tapi kita kena clarifikan benda ni supaya kamu ingat balik. Okay, soalan dia. Graf yang mana akan menunjukkan hubungan V dengan T? Bila T adalah suhu dalam Kelvin. Bila sebut suhu dalam Kelvin, sebab dia ada dua graf tau. Bila sebut dalam Kelvin, maksud dia ialah mana V dengan T tadi. Yang ni. So, dia adalah berkadar terus V directly proportional to T. Ni lah. So, dapat jawapan dia B. Sebab, kalau dia kata V lawan dengan T tapi dalam degree Celsius, graf dia akan jadi macam ni. Okay, sebab kita buat eksperimen, kita memang dapat ini. Lepas tu baru kita panjang, baru dapat kat hujung ni negatif 273 tu. Kan? Baru di sini kita jadikan dia absolute zero. Ataupun kosong Kelvin bersama dengan negatif 273 darjah Celsius. Itu maksud dia. So, jawapan dia ni lah. Yang ni bertambah, yang A ni salah lah. Sebab apa? Dia semakin bertambah V, semakin bertambah T. Bukan, dia sebenarnya adalah berkadar terus. Okey, yang C pun salah, yang D pun salah. Yang D ni kalau nak betul dia ialah hukum Boyle. Hukum Boyle boleh lah. Kan? So, hukum Boyle P lawan dengan V, dia akan dapat ini lah. Sebab apa? Dia berkadar songsang. P berkadar songsang dengan V. Okey. Tapi bukan T ni lah. Yang ni untuk Boyle. Okey, soalan nombor 13. Rajah nak menunjukkan graf sesaran masa bagi suatu gelombang. Berapakah frekuensi? Nampak? Sesaran masa. Daripada sini kita boleh dapat tiga benda. Yang pertama adalah amplitude. Yang kedua, kita boleh dapat tempoh. Dan yang ketiga, kita boleh dapat frekuensi. Sebab frekuensi sama dengan 1 per tempoh. 1/T. Sini pula, dia bagi satu tempoh ialah daripada mula ni, ayunan atas, ayunan bawah. Sampai sini. Ini dah kira satu tempoh. Ini T kita. So, dalam ni dia bagi sehingga sini. Dah 2T. T lagi sini. So, kita ada 2T sama dengan 0.8 saat. Maka T sama dengan 0.8 bahagi 2, 0.4 saat. Maka frekuensi F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0.4. Maka kita akan dapat 2.5 Hz. Ataupun 2.5, sebab ni per saat kan. Akan dapat 2.5 per saat. Alright, so dapatlah jawapan dia adalah C. Soalan seterusnya, lupa pula, kejap-kejap. Ni. Kalau satu lagi graf macam ni, tapi dia adalah S, meter lawan dengan D. Meter juga. Yang ni kita hanya boleh dapat, ni amplitude. Sama juga tadi, ni amplitude. Yang ni dua kita boleh dapat. Yang pertama amplitude, yang kedua kita boleh dapat adalah lambda. Iaitu, daripada sini sampai sini, dikira sebagai lambda. Ataupun kalau dia naik sampai sini, puncak ke puncak ini juga adalah satu lambda. Macam tu. So, kalau graf S lawan dengan D, sesaran lawan dengan jarak, kita hanya boleh dapat amplitude dan juga lambda ataupun panjang gelombang. Okey, soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 14. Rajah 7 menunjukkan satu interference, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh dua pembesar suara yang koheren. Koheren ni apa maksud? Sama frekuensi, sama beza fasa, kan? So, dia menghasilkan panjang gelombang yang sama, boleh sebut yang tu. So, interference membina berlaku di membina ni, dia ada dua lah. Yang pertama, macam ni, campur macam ni. Dia akan menghasilkan macam ni, kan? Satu lagi ialah lembangan campur dengan lembangan, menghasilkan lembangan dua kali ke bawah. Ini dua-duanya membina. Kalau memusnah atas campur dengan bawah, dia jadi macam tu.
Okey, yang ni ialah memusnah. Yang ni membina. Ini memusnah ataupun membinasa lah. Biasanya buku tulis memusnah lah, memusnah. Okey, so kedua-dua jenis ni dia berasaskan prinsip superposisi. Kalau ditanya apakah prinsip dia untuk interferon ni, dia adalah prinsip superposisi. Superposition. Okay, superposisi ni membina kat mana? Membina ialah ni S, sebab dia puncak dengan puncak. Lagi P adalah lembangan dengan lembangan. Kalau T ni adalah memusnah. Nampak? Puncak dengan lembangan, musnah. Yang R pula, puncak, musnah. Ini pun dengan lembangan, musnah juga ni. Kalau Q ni puncak dengan bukan lembangan, tapi di antara. Maksud dia macam ni lah. Yang Q ni dia kedudukan dia pelik sikit. Katakanlah puncak dia tinggi ni. Puncak tu, yang hitam ni, garisan hitam ni. Yang satu lagi tu lembangan, sepatutnya lembangan dalam ni. Tapi dia hanya dekat ni, di tengah-tengah lembangan. Dia ambil kat sini. Bertemu di antara puncak dengan di antara lembangan, tapi bukan betul-betul di lembangan. Ini pun akan menghasilkan, kita panggil dia nak kata flat terus tak boleh, sebab apa? Dia bukan sama ketinggian dia tu. Maka dia akan menghasilkan mungkin ada sikit macam ni sikit. Okay, so Q ni lagi tak tepat lah. So jawapan yang paling tepat adalah S dengan P saja. P dengan S. Soalan seterusnya, soalan nombor 15. Rajah 8 menunjukkan sebuah blok kaca diletakkan di hadapan sebatang pen. Pen itu bengkok. Nampak bengkok, tak lain dan tak bukan. Dia adalah pembiasan cahaya. Ini tak payah lama sangat, senang.